Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, insyaAllah pada hari ini, dalam video kali ini kita akan mempelajari dua subtopik yang mana kedua-dua subtopik ini akan berkaitan dengan sistem limfa manusia lah. Okay, dalam 6 subtopik sebelum ni kita telah melihat dengan detailnya berkaitan dengan sistem peredaran darah lah, berkaitan dengan jantung, salur darah, jenis darah dan sebagainya lah. Dan dalam dua subtopik terakhir ini kita akan menceritakan tentang satu lagi sistem pengangkutan yang ada di dalam manusia yang kita namakan sebagai sistem limfa. Okay, so jom kita start. Okay, bila kita menceritakan tentang sistem limfa ini, dia berkait rapat dengan proses pembentukan bendali tisu lah. Okay. So ini adalah gambaran tentang pertukaran bahan di antara kapilari darah dan juga sel badan. Okay, yang berwarna merah ni adalah arteri. Arteri dia akan berpecah kepada arteriol sebelum pergi menjadi kapilari darah lah. Dan kalau kamu nampak arah aliran darah tu daripada arteri akan pergi ke vena. Okey, jika kamu lihat diameter salur darah tersebut, dia akan, kalau kamu lihat, dia akan makin mengecil daripada arteri kepada arteriol dan akhirnya kepada kapilari darah lah. Okay, sebelum pergi kepada venal dan masuk kepada vena. Okey. So di celah-celah tu akan ada kapilari limfa lah yang berwarna kuning ni. Okey, warna kuning pucat ni adalah kapilari limfa. Yang berwarna pink tu adalah sel badan lah, ataupun sel-sel badan manusia. So bagaimana bendali tisu ini terbentuk? Okay, kalau kita lihat pengaliran darah ni, darah yang dah sampai ke hujung arteriol, daripada arteri masuk ke arteriol, dia akan menjadi darah yang bertekanan tinggi. Kerana apa? Kerana diameter kapilari darah yang kecil lah. Dan juga disebabkan oleh daya pengempaman jantung. Okay. So disebabkan tekanan yang tinggi ini, dia akan menyebabkan plasma darah ini meresap. Okay, keluar daripada kapilari darah masuk ke dalam ataupun pergi ke arah ruang-ruang di antara sel badan tu lah. So akan ada beberapa bahan yang dalam plasma darah tu akan terkeluar daripada kapilari darah tersebut. Okay. So plasma darah yang terkeluar tu, yang memenuhi ruang antara sel tu, itulah yang kita kenali sebagai bendali tisu. Okay. So bendali tisu ni dia tidak akan ada eritrosit, dia tidak akan ada sel darah merah lah. Dia tidak akan ada platelet dan dia juga tidak akan ada protein plasma. Kerana apa? Bahan-bahan ini adalah bersaiz besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Okay. So kehadiran bendali darah ni dia akan membolehkan pertukaran bahan berlaku. Okay. Bahan apa yang boleh bertukar? Seperti nutrien dan oksigen lah. Yang mana dia meresap daripada bendali tisu tu masuk ke dalam sel badan. So dalam masa yang sama, sel badan yang telah berrespirasi, okay, dia akan membuang bahan buangan dia seperti karbon dioksida untuk masuk ke dalam sel badan, untuk masuk ke dalam kapilari darah melalui bendali tisu ni jugalah. Okay. So dia berlaku dalam proses yang serentak. Okay, kalau kamu perasan gambar rajah yang mula-mula tadi tu, kita akan bermula dengan arteri, arteriol, kemudian kapilari darah, kemudian venal sebelum masuk ke dalam vena lah. So pada hujung-hujung venal tu, okay, kita boleh katakan plasma darah yang ada di dalam venal tu adalah hypertonik berbanding dengan bendali tisu di sekelilingnya. Apa maksud hypertonik? Maksudnya kepekatan air ataupun jumlah air di dalam venal tersebut adalah kurang berbanding dengan yang ada di dalam bendali tisu. Okay, tekanan darah di kawasan tersebut juga adalah lebih rendah. So apa yang berlaku? Air akan menyerap masuk semula ke dalam venal lah beserta dengan garam mineral dan juga bahan-bahan buangan yang ada tadi tu. Okay, so daripada bendali tisu ataupun sel tisu badan masuk ke dalam venal lah. Okay. Namun, penyerapan semula ni hanya mewakili 85% sahaja daripada bendali yang dah terkeluar daripada salur darah tadi tu. Okay. Jadi baki 15% tu, dia ada lebih kurang 4 liter lagi yang belum masuk ke dalam salur darah kembali.
Okey. So macam mana nak kutip lagi 15% ni? Okey, dekat situlah datangnya peranan sistem limfa. Okey, untuk mengutip lagi 15% tu lah. Okay, so bendali yang hilang tadi tu, yang 15% tu akan dikumpul dan dikembalikan ke dalam salur darah melalui capillary limfa. Yang mana capillary limfa ni dia kalau salur darah yang paling kecil capillary darah, limfa pun sama. Yang paling kecil adalah capillary limfa. Okay. So bendali yang dikutip dalam salur limfa ni juga dikenali sebagai limfa lah, dan dia akan berwarna kuning pucat. Okay. So apakah persamaan di antara limfa dan juga bendali tisu? Persamaannya yang pertama adalah kedua-duanya adalah plasma tanpa kedua-duanya ada plasma tanpa protoplasma, eritrosit dan juga platelet. Perbezaannya di dalam limfa akan ada kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggilah, dan juga kandungan limfosit yang tinggi. Dalam bendali tisu kandungan lemak dia adalah rendah dan kandungan limfosit dia juga adalah rendah lah. Okay. So beza limfa dengan darah pula. Kalau tadi limfa dengan bendali tisu, sekarang limfa dengan darah. Kedua-duanya akan ada nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, gas respirasi dan juga leukosit. Okay. Tapi apakah yang membezakan limfa dan juga darah? Di dalam limfa tidak akan ada protein plasma, eritrosit dan juga platelet, manakala di dalam darah akan ada protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Okay. So itu adalah persamaan dan juga perbezaan di antara limfa dan bendali tisu serta limfa dengan darah. Okay. So dinding kapilari limfa ni sangat nipis, terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Okay. Dan kapilari limfa ni dia berbeza dengan kapilari darah. Dekat mana beza dia? Kerana dalam kapilari limfa ni, hujungnya adalah buntu ataupun jalan mati. Dia tidak bersambung dengan mana-mana salur yang lain lah. Hujung kapilari limfa adalah buntu dan tertutup. Dan hujung lagi satu dia akan disambungkan dengan salur limfa yang lain lah. Okay. So disebabkan itu kapilari limfa ni dia akan ada di antara sel-sel badan. Okay, dan dia akan ada banyak kapilari limfa yang mana akan bergabung membentuk satu salur limfa lah. Okay. Di sepanjang salur limfa dalam manusia ni, kita akan ada nodus limfa dalam jarak-jarak yang tertentu. Okay, akan ada nodus limfa. So ni adalah gambaran salur limfa. Kalau tengok hujung dia adalah buntu, jalan mati lah. So bendali tisu akan masuk ke dalam salur limfa tadi. So kalau boleh lihat, dia punya ketebalan dia hanya satu sel. Dan di dalam salur limfa akan ada injap. Injap ini macam biasalah, dia akan membenarkan laluan satu hala sahaja. Okay. So di dalam limfa dia bukan terdiri daripada kapilari limfa sahaja, dia juga terdiri daripada beberapa organ seperti nodus limfa, okay, limpa. Kita akan ada kelenjar thymus, kita akan ada sumsum tulang, kita akan ada tonsil dan kita juga akan ada appendix. So ini adalah organ-organ yang berada di dalam sistem limfa. Okay. Berbeza dengan sistem pengaliran darah, sistem limfa ni tidak akan ada pump sendiri. So dia tak akan ada jantung dia yang lain lah. So dia hanya bergantung kepada sistem limfa ni hanya bergantung kepada denyutan nadi jantung. Dia bergantung juga kepada pengecutan otot dan juga pergerakan peristalsis. Okay. So kamu dah perhatikan tadi dalam salur limfa akan ada injap yang memastikan limfa mengalir satu hala ataupun berterusan ke arah jantung. Injap ini juga dia menghalang limfa ni daripada patah baliklah ke tempat asal. Okay. So apakah hubungan di antara sistem limfa dan sistem peredaran darah ni? Dia macam complementary each other lah. Complement to each other. Salur limfa tadi tu yang dikutip dekat celah-celah sel badan tadi tu, akhirnya dia akan bercantum juga dengan salah satu limfa utama yang ada dalam badan manusia, iaitu yang pertama ductus thorax dan yang kedua ductus limfa kanan. Okay. So apakah ductus thorax itu? Ductus thorax ni dia akan menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, leher dan juga dada. Okay. Dia juga menerima limfa daripada bahagian badan di bawah tulang rusuk. Okay.
Manakala duktus limfa kanan ni, dia akan menerima limfa dari bahagian tangan kanan, bahagian dada dan juga bahagian kanan kepala dan juga leher. So duktus-duktus ni adalah sebenarnya tempat pengumpulan limfa lah. So dua duktus ni menggambarkan dua bahagian badan yang berlainan lah. So duktus torak akan kutip satu bahagian di sebelah kiri, majoritinya. Manakala duktus limfa kanan ni dia akan kutip di bahagian sebelah kanan badan lah. Okay. So selepas dikumpul di dalam duktus torak, okay, dia akan mengalirkan kandungannya tu, kandungan yang ada dalam duktus tersebut ke dalam vena subclavicle kiri. Okay, dan dia akan masuk dalam sistem peredaran darah balik. Manakala yang duktus limfa kanan tu, dia akan mengalirkan limfa yang dikumpul tu ke dalam vena subclavicle kanan. So kedua-duanya ataupun sistem limfa yang dikutip tu akhirnya akan masuk ke dalam sistem peredaran darah balik. Cuma sistem limfa ni dia lebih kepada membantu mengumpul kembali bendali tisu yang tak boleh dikumpul oleh salur darah. Okay. So akhirnya limfa yang terkumpul akan masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Okay. So apakah keperluan sistem limfa? Yang pertama dia adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okay. Sistem limfa juga boleh bertindak sebagai pertahanan badan melalui nodus limfa lah. Yang mana nodus limfa ini boleh menghasilkan limfosit yang terlibat dalam penghasilan antibodi. So jika kamu ingat dalam sistem pencernaan manusia akan ada bahagian yang kita namakan sebagai lektil. So lektil ni juga sebahagian daripada sistem limfa. So dia penting untuk pengangkutan bahan yang larut lemak lah. Okay. So tamatlah tentang penerangan sistem limfa. So dalam subtopik terakhir dalam bab ini 10.8 kita akan melihat sedikit isu kesihatan berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okay. So kalau kita boleh bayangkan bendali tisu yang tidak boleh dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah manusia, dia akan terkumpul di antara ruang antara sel lah. Okay. So dia akan menyebabkan tisu badan kita bengkak dan keadaan tisu bengkak ini kita namakan dia sebagai edema. Okay. Apakah yang menyebabkan edema? Kehamilan boleh menyebabkan edema. Okay. Pesakit yang terlampau lama boleh menyebabkan edema. Kekurangan protein plasma dan juga jangkitan parasit. Okay. So bila seorang wanita itu hamil, badannya akan menghasilkan banyak bendalai berbanding biasa. Di mana bendalai ini adalah untuk memenuhi keperluan fetus ataupun kehamilan itu untuk membesarlah. So dia boleh menyebabkan sistem pengangkutan badan ini tak mampu untuk mengutip kembali bendalai yang dihasilkan. Pesakit yang terlalu lama, contoh pesakit lumpur, yang stroke dan sebagainya. Kebiasaannya mereka akan mengalami edema di bahagian kaki. Okay. Kekurangan protein plasma. Sebagai contoh kekurangan albumin juga boleh menyebabkan edema dan juga jangkitan parasit. So parasit seperti Brugia yang mana dia boleh menjangkiti salur limfa dan akhirnya menyekat aliran bendalai limfa menyebabkan bendalai ataupun limfa yang dikutip tu tidak dapat dikembalikan ke dalam salur darah dan akan menyebabkan edema. So kita boleh lihat kaki tu akan membengkak lah. Okay. So gambar ini boleh menunjukkan penyakit filariasis limfatik yang mana dia disebarkan oleh gigitan nyamuk lah. Okay. So itu merupakan beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem limfa dan cikgu harap kamu faham dan boleh membezakan di antara sistem peredaran darah dan juga sistem limfa dalam manusia. So, InsyaAllah sehingga berjumpa lagi dalam bab seterusnya. Okay, terima kasih atas masa yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.